Kerana cinta, nyawa dipertaruhkan. Namun cinta harus berlandaskan kepada hubungan yang benar dan tidak merosakkan hubungan orang lain. Kisah penyondol selalunya hanya berkisahkan seorang wanita yang cuba menggoda suami wanita lain. Tetapi kes kali ini berbeza apabila kes penyondol ini datang daripada seorang lelaki yang cuba menggoda isteri lelaki lain. Bagaimana kisah ini bermula? Ikuti cerita ini. Seorang tukang masak maut ketika mengalihkan satu bungkusan yang tiba-tiba meletup, yang mana diletakkan di atas keretanya di hadapan sebuah restoran di Pandan Indah, Ampang Jaya pada 29 Disember 2022. Dalam kejadian kira-kira jam 8.50 malam, mangsa berusia 29 tahun dilaporkan mahu mengalih sebuah bungkusan diletakkan di atas keretanya jenis Toyota Corolla Altis selepas dimaklumkan rakan sekerja mengenai bungkusan berkenaan. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya Asisten Komisioner Muhammad Farouk Ishak berkata, bungkusan dalam plastik itu bagaimanapun dipercayai meletup secara tiba-tiba sebaik sahaja mangsa memegangnya. Letupan itu menyebabkan mangsa mengalami kecederaan serius pada tubuh badan dan tangan. Susulan itu, mangsa dikejarkan ke Hospital Ampang oleh orang awam namun disahkan meninggal dunia pada jam 9.45 malam ketika sedang menerima rawatan. Letupan itu juga mengakibatkan bahagian hadapan kereta mangsa terbakar. Pasukan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor turut bergegas ke lokasi untuk memadam kebakaran akibat letupan itu. Polis menemui beberapa objek dipercayai bahan letupan yang digunakan berhampiran lokasi kejadian tapi masih menyiasat perkara berkenaan. Sejak jam 9.30 malam hingga setakat 1.30 pagi, pasukan dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Ampang Jaya masih menjalankan siasatan di lokasi kejadian. Turut berada di lokasi ialah pasukan unit forensik, Polis Diraja Malaysia PDRM, unit pemusnah bom URB dan unit anjing pengesan K9. Mengikut siasatan polis, mangsa dikatakan menerima satu panggilan telefon lalu bergegas keluar menuju ke kenderaannya sebelum insiden meragut nyawa itu. Perkara itu diberitahu rakan sekerja mangsa. Menurut saksi lain yang enggan dikenali, dia sebelum itu singgah di stesen minyak berdekatan lokasi kejadian ketika dalam perjalanan menjemput anaknya dari rumah mertua di Pandan Indah apabila terdengar bunyi letupan sangat kuat kira-kira jam 8.45 malam. Selain itu, polis percaya suspek dalam kejadian ini menggunakan bom buatan sendiri. Rumusan itu dibuat susulan penemuan objek tertentu di lokasi kejadian, yang mana polis percaya ia adalah kandungan untuk menghasilkan bom. Antara bahan yang ditemui ialah peranti power bank, serpihan pisau pemotong kertas dan bateri. Pihak polis tidak menolak kemungkinan ada lagi bahan-bahan lain yang digunakan untuk menghasilkan letupan, namun ia mungkin sudah hangus semasa kejadian. Malah polis tidak menafikan suspek memperoleh kemahiran membuat bom sendiri melalui internet yang mana mudah dipelajari. Malah, menerusi bahagian siasatan jenayah daerah Ampang Jaya masih menyiasat pelaku utama kes ini serta motif kejadian melalui semua maklumat orang awam, saksi dan rakaman kamera litar tertutup CCTV. Pada 4 Januari 2023, polis menahan suspek dan isterinya yang masing-masing berusia 33 dan 30 tahun dalam serbuan di sebuah taman perumahan di Serdang, Kedah kira-kira jam 7.20 malam. Sementara itu, pemangku Ketua Polis Selangor, Datuk S. Sasikila Dewi, yang mengesahkan penahanan itu berkata suspek dan pasangannya ditahan berdasarkan maklumat risikan oleh pasukan Jabatan Siasatan Jenayah Selangor dan bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Ampang Jaya. Polis percaya tangkapan ini boleh membantu dalam siasatan. Perintah tahanan reman sudah dipohon dan pihak magistrate membenarkan tahanan reman terhadap pasangan ini selama 7 hari. Pada masa yang sama, polis memberi amaran kepada orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi berkaitan kes berkenaan yang boleh mengganggu siasatan. Difahamkan, sehingga kini polis menyiasat kes berkenaan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan dan Akta Bahan-bahan Kakisan dan Letupan dan Senjata Berbahaya 1958. Seorang daripada 2 suspek yang ditahan mempunyai kemahiran bidang pendawaian dan elektrik. Suspek lelaki berusia 33 tahun yang bekerja sebagai kontraktor pembinaan itu dipercayai menggunakan kemahiran terbabit untuk menghasilkan IED yang digunakan dalam pembunuhan berkenaan. Dia juga dikatakan mempunyai minat menghasilkan bahan letupan selain mempelajari cara pembuatannya dengan merujuk kepada video dalam talian.
Siasatan mendapati bahan letupan terbabit dihasilkan sendiri oleh suspek berdasarkan pelbagai barangan yang dirampas dalam serbuan di kediamannya di Serdang, Kedah. Polis menemui pelbagai barangan dan peralatan yang dipercayai digunakan dalam menghasilkan bahan letupan buatan sendiri. Antara yang ditemui ialah bilah mata pisau pemotong kertas dan mercun bola. Cemburu dipercayai menjadi motif kepada kejadian jenayah ini. Siasatan polis mendapati suspek lelaki mengesyaki mangsa yang berusia 29 tahun ada hubungan dengan isterinya ketika tukang masak terbabit tinggal di utara tanah air. Selain itu, mangsa dan kedua-dua suspek merupakan kenalan sejak dari kampung di Kedah, dengan si suami bekerja sebagai seorang kontraktor manakala isterinya seorang suri rumah. Setakat 7 Januari 2023, polis telah pun selesai mengambil keterangan seramai 36 saksi bagi membantu siasatan kes dan setakat ini tiada tangkapan susulan dibuat. Proses soal siasat terhadap pasangan suami isteri ini masih dijalankan. Pada 10 Januari 2023, tempoh reman suspek disambung 7 hari lagi. Mahkamah membenarkan permohonan pihak polis untuk menyambung tempoh reman kedua-dua suspek. Permohonan reman kali kedua terhadap dua tangkapan ini sudah dibuat dan mahkamah membenarkan reman selama 7 hari sehingga 17 Januari 2023. Kedua-dua suspek kini diwakili oleh Peguam Arsaniswara Natijaya dan juga merupakan ahli Parlimen Jelutong. Pada 16 Januari 2023, pasangan suami isteri didakwa di Mahkamah Magistrate. Kor Swee Bon 33 tahun dan isterinya Eng Hui Yi 30 tahun kelihatan tenang serta mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan jurubahasa di hadapan Magistrate Nur Maizar Rahim. Bagaimanapun tiada pengakuan direkodkan kerana kes itu di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mengikut pertuduhan, pasangan itu membunuh seorang lelaki Chong Li Fong 29 tahun di hadapan sebuah restoran di Jalan Pandan Indah 1 Palang 22 Pandan Indah pada jam 8.55 malam 29 Disember 2022. Usulan itu, mereka melakukan kesalahan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan dan dibaca bersama Seksyen 35 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman gantung sampai mati jika disabitkan kesalahan. Ketika Presiden Peguam Bela Pasangan Terbabit RSL Raya memohon budi bicara, mahkamah membenarkan Hui diberi jaminan mengikut Seksyen 388 Kanun Acara Jenayah. Ia atas alasan tertuduh seorang wanita dan perlu menjaga dua anak berusia 5 hingga 7 tahun yang kini di bawah jagaan ibu dan bapa Hui. Tertuduh tiada risiko untuk melarikan diri dan mengganggu saksi kes ini. Selain setuju syarat tambahan seperti melaporkan diri di Balai Polis berdekatan jika diberi jaminan. Walau bagaimanapun, Timbalan Pendakwa Raya Nurul Amira Sam Kamarudin membantah permohonan jaminan mengikut seksyen itu. Seksyen itu hanya menunjukkan budi bicara dan bukan wajib bagi mahkamah memberi jaminan. Dalam kes ini, pembelaan beri alasan tertuduh adalah wanita. Tiada keadaan khas untuk benarkan tertuduh diberi jaminan. Mahkamah melaksanakan kuasa selepas meneliti keadaan khas dan istimewa. Magistrate kemudian menolak permohonan jaminan itu dan menetapkan sebutan kes seterusnya pada 23 Mac 2023 untuk serahan dokumen. Kes ini masih dibicarakan di mahkamah. Benarlah kata orang, terlajak perahu boleh berundur, terlajak perbuatan padah akibatnya. Cemburu itu tiada ubatnya. Yang ada hanya dua pilihan, sama ada berpisah atau terpisah. Sekian, terima kasih.